menolak syubhah terhadap mujahadah. Jadi mujahadah ini yakni seseorang itu bersungguh-sungguh mengekang hawa nafsunya supaya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang yang bersungguh-sungguh ini dipanggil orang yang mujahid ataupun orang yang bermujahadah. Ada orang berkata orang-orang tasawuf mengharamkan kelazatan dan perhiasan serta kesenangan yang dihalalkan oleh Allah. Sedangkan Allah Ta'ala telah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan daripada Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, yang Allah Ta'ala jadikan untuk hamba-hambanya, dan siapakah pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Jadi berdasarkan kepada ayat ini, Allah Ta'ala bertanya, siapakah yang mengharamkan apa yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-Nya? Jadi Allah Ta'ala memberi kepada hamba-Nya berbagai-bagai nikmat. Ada di antara nikmat makanan, ada di antara nikmat perhiasan, ada di antara nikmat kenderaan dan sebagainya. Tetapi ada setengah pendapat kata ahli-ahli tasawuf dia tolak benda-benda ni. Tidak mahu makan yang lazat-lazat. Ada setengahnya tidak mahu makan daging, tidak mahu makan ikan, tidak mahu makan yang lazat-lazat. Benar, Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saya tidak mahu makan daging. Tidak mahu makan daging. Sedangkan daging ini makanan yang halal, daging ini makanan yang lazat, yang enak. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, jadi seolah-olah bercanggah. Ahli tasawuf meninggalkan benda yang telah ditetapkan oleh Allah, dihalalkan oleh Allah, meninggalkan, sedangkan ayat Quran mengharuskan, membolehkan. Maka ada pendapat mengatakan ahli-ahli tasawuf inilah yang mengharamkan sesuatu kelazatan, perhiasan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya, berdasarkan kepada ayat tadi. Dan pada ayat lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah Ta'ala halalkan bagi kamu. Jangan kamu haramkan yang Allah Ta'ala halalkan kepada kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Jangan melampaui batas seperti mengharamkan benda yang Allah Ta'ala halalkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, orang yang melawan kehendak Allah, melawan hukum hakam Allah Ta'ala. Jadi berdasarkan ayat ini, mereka menghukum orang-orang ahli tasawuf. Mereka mengatakan ahli tasawuf ini seolah-olah mereka itu telah menolak apa yang telah dihalalkan oleh Allah, ataupun perkara yang baik yang Allah Ta'ala beri, mereka tidak mahu menerima pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu kisah mengenai isteri Nabi. Jadi antara isteri-isteri Nabi ni ada salah seorang isteri, saya tak ingat dah, isteri Nabi ni dia pandai memasak. Jadi masak satu kuih. Bila masak satu kuih tadi memang sedap. Nabi suka makan. Jadi bila seorang isteri yang pandai memasak, isteri-isteri lain cemburu. Cemburu. Lalu isteri-isteri lain pun berpakat. Bila berpakat, akhir sekali Nabi pun pergi rumah isteri dia. Bila pergi rumah isteri dia, dia kata bau apa tak sedap. Padahal bau sedap kuih tu. Jadi dia kata bau tak sedap. Rupanya bila Nabi fikir-fikir, Nabi ada makan kuih yang dimasak oleh salah seorang isterinya. Jadi dia kata tak sedap, jadi isteri tak suka. Lalu Nabi mengatakan, kalau macam tu aku tidak mau makan kuih tu. Lalu bila Nabi tidak mau makan kuih yang dimasak oleh salah seorang isterinya, lalu Allah Ta'ala turun ayat, ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lakum. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan benda yang halal bagi kamu? Tabtari mardati azwajik, kerana kamu nak mencari redha kepada isteri-isteri kamu. Bila Nabi kata tidak mau makan, lalu Allah Ta'ala mendengar Nabi, sedangkan makanan itu halal, makanan itu makanan yang dimasak oleh isterinya. Jadi sebenarnya apa yang Nabi buat tadi, Nabi tidak mau makan, Nabi tolak tadi, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu orang-orang ahli tasawuf, ada di antara mereka yang sengaja menolak kenikmatan, menolak kelazatan makanan-makanan. Jadi sebab apa mereka tolak, sedangkan ayat-ayat Al-Quran secara jelas menyuruh kita bernikmat, hidup dalam keadaan nikmat, makan rezeki Allah, hidup dalam keadaan mensyukuri nikmat Allah. Sebab itu Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman ni dia kaya raya.
kaya raya. Dan dia duduk dalam keadaan kemewahan. Tetapi dalam keadaan macam tu, bila ditanya, Nabi Allah Sulaiman mengatakan, ini adalah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba dia. Ini adalah kelebihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ingin menguji aku, adakah aku bersyukur ataupun tidak. Jadi sebenarnya bukan pada nikmat itu yang jadi masalah. Perbahasan ahli-ahli sufi tidak dibahas mengenai nikmat itu. Ahli sufi tidak mengatakan nikmat kenderaan besar itu salah, tidak. Tetapi ahli sufi membahaskan tentang hati. Sehingga kan ada sahabat mengatakan bahawa aku telah menghimpunkan dua perkara, dunia dan akhirat. Aku menghimpunkan perniagaan dan juga beribadat kepada Allah. Tetapi bila aku himpunkan, hati aku menjadi lalai kepada Allah. Lalu aku tinggalkan dunia, aku tumpu kepada akhirat. Bermakna ahli-ahli sufi mereka tidak mengharamkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi mereka melakukan demikian itu adalah semata-mata untuk mendidik hati-hati mereka. Kerana sufi tasawuf membahaskan tentang hati. Dan bahkan dikatakan juga orang itu orang yang zuhud. Kalaulah dia mempunyai harta yang banyak, tetapi hati dia tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang harta sedikit tetapi hatinya ingat kepada harta, bangun pagi fikir ke harta, maka ini orang yang tidak zuhud. Walaupun dia dalam keadaan miskin, maka dibahaskan mengenai perkara ini. Memang ahli-ahli tasawuf mereka itu hidup dalam keadaan zuhud. Hati mereka itu, mereka meletakkan hati mereka bergantung kepada Allah. Dalam waktu yang sama mereka tidak mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Taala berfirman ayat kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah Taala beri kepada hamba-Nya? Siapakah yang mengharamkan? Allah Taala tanya. Dan perkara-perkara yang baik daripada rezeki, siapa yang mengharamkan? Bermakna orang yang mengharamkan ini dilarang oleh Allah, dicela oleh Allah Ta'ala. Tetapi ahli sufi, ahli tasawuf sekali-kali tidak mencela. Hanya mereka itu meninggalkan perkara tersebut dalam keadaan tidak mengharamkan, semata-mata ingin mendidik hati mereka supaya hati mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawapan daripada kami, yakni ahli-ahli tasawuf, sesungguhnya tokoh-tokoh sufi tidak menjadikan yang halal itu haram. Sekali-kali tidak pernah tokoh-tokoh sufi mereka itu mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dia tidak mengatakan perkara ini haram bagi aku, tidak. Mereka tidak pernah mengharamkan, hanya mereka meninggalkan sahaja. Sehingga kan sahabat-sahabat Nabi diberi harta yang banyak. Kalau hari ini diberi harta yang banyak, besok habis. Infak harta fisabilillah, habiskan harta sebanyak. Ada seorang sahabat Nabi, saya tak ingat dah nama dia, Sayyidina Umar Al-Khattab, lantik dia jadi gubernur. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab lantik dia jadi gubernur, dia pun mentadbirlah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Satu hari Sayyidina Umar pergi melawat, tengok keadaan masyarakat yang ditadbir oleh sahabat Nabi ini. Lalu dalam keadaan macam tu, sahabat Sayyidina Umar pergi dekat Baitul Mal, dekat pembendaharaan, bahagian harta benda, yang menjaga harta benda. Lalu Sayyidina Umar kata, tolong beri senarai orang yang layak terima zakat. Aku nak tahu siapa yang layak terima zakat. Lalulah orang kerja tadi tulis senarai nama, hantar kepada Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar baca, terkejut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, tidakkah ini gubernur di sini? Dia kata, ya. Gubernur pun layak terima zakat. Terkejut. Lalu Sayyidina Umar memanggil orang dan memberi, tak silap saya, 10,000 ataupun berapa ribu dinar beri kepada dia. Lalu bila dia dapat duit banyak, katanya daripada Sayyidina Umar, dia terkejut. Lalulah dia beritahu kepada isteri dia. Dia kata hari ini dia rasa takut. Isteri dia tanya, kenapa? Adakah perkara yang dahsyat berlaku pada kamu? Adakah orang telah fitnah kamu? Dia kata tidak, ada lebih dahsyat lagi aku dapat hari ini. Maknanya, adakah kamu telah melakukan kesalahan sehingga kamu rasa takut? Tak, aku takut lagi pada perkara itu. Hari-kali saya tanya, dah kenapa yang takut sangat? Dunia sudah masuk dalam hati aku. Dapat piti berapa puluh ribu. Dunia sudah masuk dalam hati aku, ini yang aku takut. Lalu dalam keadaan macam tu, isteri dia kata, bersyukurlah kamu telah mendapat nikmat yang kamu tidak minta. Yang kamu tidak minta. Lalu dia kata tak, dia kata dia bimbang, aku takut macam ni. Dapat sesuatu yang ini, takut dia ambil yang dunia ni, akhirat dia tergadai. Lalulah
Dia tanya pada isteri, kamu nak tak lebih baik daripada ni? Isteri kata nak. Kalau macam tu kamu nak, kita tukar harta ni dengan syurga dunia, syurga akhirat. Lalulah sahabat Nabi ini dia suruh isteri dia infak harta fisabilillah, bagi harta. Dan dia cukup hidup dengan sekadar yang perlu bagi dia. Kenapa dia buat macam tu? Sahabat Nabi ini sekali-kali tidak mengatakan harta yang dia dapat itu haram, tidak. Tetapi semata-mata kerana menjaga akhirat dia. Dan tidak ada kenyataan daripada ahli tasawuf mengatakan bahawa perkara ini haram bagi kami, tidak ada. Hanya mereka itu menolak, tidak mahu menggunakan, tidak mahu mengambil. Ada semata-mata kerana takut hatinya terhalang untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana ahli-ahli tasawuf ini membahaskan tentang hati, mereka melihat kepada harta benda ini semata-mata untuk menjaga hati mereka, tidak menghukum benda ini tidak boleh dan sebagainya. Lalu dia kata kerana niat tertinggi mereka adalah berpegang teguh dengan syariat Allah. Yang paling penting bagi ahli-ahli tasawuf adalah memegang syariat Allah Ta'ala. Kerana kadang-kadang apabila mendapat kemewahan, harta yang banyak, takut goyang amal ibadatnya kepada Allah. Sebagaimana para sahabat Abdullah ibnu Umar ketika menjadi kaya raya, banyak harta-harta kekayaan dia, termasuk dengan kebun-kebun kurma. Apabila dia sembahyang, akhir sekali kebun kurma ni melalaikan dia, akhirnya dia infak fisabilillah. Maka dia tidak kata kebun kurma ini haram bagi dia, tidak. Kerana dia dapat benda ni, lalai dia pada Allah Ta'ala, maka dia infak. Abdul Rahman ibnu Auf, satu hari perniagaan dia cukup maju. Dia ada unta, ratus ekor unta kalau tak silap, ataupun puluh ekor, 60 ekor unta kalau tak silap saya tak ingat dah. Kemudian di atas unta tu ada barang-barang dagangan. Kemudian atas ekor unta pula ada pula khadam-khadam, ataupun ada juga hamba-hamba yang menjaga barang-barang dagangan. Tetapi oleh kerana dia melihat perniagaan dia maju, sehingga kan dia semayang lambat dengan Nabi. Bila dia lah semayang lambat dengan Nabi, akhir sekali lepas pada semayang dia rasa susah hati kerana dia telah semayang lambat dengan Nabi. Lalu dia fikir yang menyebabkan dia lambat kerana harta benda ini, perniagaan ini. Lalulah dia pergi infakkan segala harta yang dia dapat tadi. Unta-untanya diinfak fisabilillah, harta-harta yang baki daripada dia pun diinfakkan harta fisabilillah, hamba-hamba yang ada di sisinya dimerdekakan semuanya sekali. Semata-mata apa? Kerana dia bimbang amal ibadat dia terganggu. Jadi inilah, maka kita tidak mengharamkan harta benda, tidak. Ahli tasawuf sekali-kali tidak mengharamkan harta benda. Ada kenderaan mewah pakai, tak ada masalah. Tidak bermakna kenderaan mewah itu bukan ahli sufi, tidak. Maknanya kadang-kadang kenderaan mewah BMW ahli sufi. Maknanya. Tapi yang jadi masalah itu bukan kenderaan. Yang jadi masalahnya itu hati. Jadi kalau hati itu dapat bergantung dengan Allah Ta'ala, maka tidak menjadi kesalahan dia itu memakai segala kemewahan. Sehingga kan ada sahabat mempunyai kuda-kuda yang begitu baik untuk berdagang, untuk berniaga, untuk berperang, untuk menggunakan sebagai pengangkutan, untuk berjalan, mempunyai kuda yang baik. Tetapi selagi mana tidak menghalang hati mereka untuk beribadat, mereka memakai. Lalu hanya ada ahli tasawuf, dia bimbang kalau dia tidak jaga, tidak mampu menjaga hatinya, lalu mereka meninggalkan kemewahan, lalu meninggalkan perkara yang dihalalkan oleh Allah semata-mata untuk menjaga syariat Allah. Akan tetapi mereka mengetahui bahawa tazkiyah jiwa ni membersihkan hati. Membersihkan hati merupakan fardu ain. Bersih hati ini wajib atas tiap-tiap orang yang beriman. Mesti kena bersihkan hati. Hati biar bersih supaya tidak hasad dengki kepada orang. Maka dia kata nafsu pula mempunyai sifat-sifat yang jahat. Nafsu ini menyuruh manusia melakukan kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini menyuruh manusia melakukan kejahatan. Ini nafsu. Nafsu. Jadi kalau tidak menjaga nafsu, maka nafsu akan jadi liar. Bila nafsu menjadi liar, maka hati tidak terkawal. Akhir sekali melakukan perkara-perkara yang mungkar dan berkait rapat dengan syahwat yang menghumban manusia ke lembah kehinaan serta menyekap mereka daripada mendaki tingkat-tingkat kesempurnaan. Jadi nafsulah yang menyuruh manusia ataupun mengajak manusia melakukan kejahatan. Sabit kerana jahat tadi, manusia terhumban di dalam api neraka. Jadi sebab apa manusia jahat? Kenapa manusia jahat? Apa yang jahat? Sebenarnya yang jahat itu hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah di dalam tubuh badan kamu ada seketul daging.
Apabila daging itu baik, maka baiklah keseluruhannya. Apabila daging itu buruk, maka buruklah keseluruhannya. Ketahuilah, daging yang dimaksudkan itu hati. Puncanya pada hati. Apabila manusia itu nak jadi baik, baiki hati dia. Baiki hati dia. Kalau baiki akal fikiran tak baik lagi. Hanya membaiki hati. Lalu nak jaga hati ni. Ahli-ahli tasawuf memperbaiki hati manusia supaya bila hati baik, maka anggota yang lain semua jadi baik lagi. Maka dia kata di sini, bila hati sudah baik, akhir sekali mereka akan berjalan kepada Allah, mendaki tingkat-tingkat kesempurnaan. Kita akan mendaki daripada peringkat awam, mula-mula orang awam, daripada orang awam mendaki naik sikit pergi ke salik, dia panggil orang yang berjalan pada Allah. Lepas berjalan pada Allah, salik pergi kepada orang khawas, pergi lepas pada orang khawas, atau pergi pada khawasul khawas. Ataupun disebut dengan cara lain. Yang pertama mubtadi, pekat permulaan. Kita baru belajar tasawuf, mula nak belajar beramal sikit-sikit, itu dia panggil mubtadi. Lepas daripada mubtadi, mutawasit. Orang mubtadi ini adalah orang yang berusaha sungguh-sungguh nak jadi baik, tapi hati dunia banyak lagi. Jadi mungkin kebanyakan kita mubtadi, memang di hati kita nak jadi orang baik, dan kita berusaha bersungguh-sungguh. Kita berzikir tiap-tiap hari, contohnya. Kita semayang wajib tiap-tiap hari. Kemudian kita mari kuliah ilmu agama tiap-tiap hari. Kita berusaha tiap-tiap hari, kita bermujahadah tiap-tiap hari, bersungguh-sungguh. Tetapi hati masih lagi lekat dunia lagi. Mari dunia kalah lagi. Kalah lagi. Semayang tidak tinggal, ibadat zikir tidak tinggal, mari pitih banyak, habis masjid surah tinggal. Maknanya Allah lagi, itu dipanggil peringkat mubtadi. Jadi ini peringkat awal. Peringkat pertengahan adalah peringkat mutawasit. Mutawasit ni peringkat pertengahan. Peringkat pertengahan orang yang bermujahadah, sehingga kan hati mereka tidak lagi bergantung kepada dunia. Tidak lagi bergantung kepada dunia, mereka bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini peringkat mutawasit, naik tinggi sikit. Peringkat muntahi penghabisan, ini dipanggil orang arif billah. Orang arif billah telah melihat dunia itu sudah tidak ada nilai langsung. Sudah tidak ada nilai langsung. Seolah-olah katanya dunia ni, orang muntahi melihat kepada dunia ni perkara seperti perkara yang kotor. Satu hari Nabi berjalan, nampak bangkai kambing. Lalu Nabi tanya pada sahabat Nabi, adakah tuan dia nak bangkai kambing? Tuan dia nak tak bangkai kambing? Sahabat Nabi kata, tambur. Buat apa bangkai kambing tambur tu? Orang akan meninggalkan. Maka demikianlah orang yang melihat dunia, itulah nilai yang dunia. Melihat seperti bangkai. Ad-dunya jifah, dunia itu bangkai. Ini siapa? Ini orang pekat muntahi. Orang yang sudah tidak lagi memandang dunia, sudah lagi tidak memandang kepada dunia. Hati mereka sudah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi ada lagi dunia, tapi dunia dapat dikuasai, dia dapat meninggalkan dia. Jadi pekat awal, pekat yang pertama masih lagi ada dunia. Ini mubtadi, kemudian mutawasit, kemudian muntahi. Peringkat yang ketiga muntahi. Jadi kita mungkin jauh lagi lah nak sampai kepada muntahi. Dalam keadaan macam tu, mereka bersungguh-sungguh. Walaupun demikian, bersungguh-sungguh mendidik dan membebaskan diri daripada penjara hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kita ni dipenjara. Kita ni dipenjara dengan hawa nafsu. Nak buat amal ibadat, kita duduk dalam penjara hawa nafsu. Betul? Jadi oleh kerana itu, mereka nak membebaskan hawa nafsu daripada penjara ini, mereka menahan diri. Tahan diri daripada nafsu-nafsu mereka. Mereka tahan daripada nafsu makan yang banyak. Mereka tahan daripada nafsu makan yang berlazat-lazat. Mereka tahan daripada berseronok-seronok dengan kemewahan, harta benda dan sebagainya. Ini adalah semata-mata mendidik hati, tidak lebih daripada itu. Tidak ahli tasawuf, bukan bermakna ahli tasawuf kena tolak benda-benda dunia ni, tidak. Dia tidak mengharamkan benda yang halal. Apabila sampai kepada peringkat muntahi, peringkat yang paling tinggi, dunia sudah tidak rasa apa-apa lagi. Ataulah duit banyak anda pun 10,000 ke 300,000 ke, bagi mereka tidak ada nilai dah. Sudah tidak ada nilai dah bagi mereka. Jadi sebelum sampai kepada tahap tu, mereka terpaksa bermujahadah. Dalam keadaan mujahadah tu mereka jaga, yang ni tidak boleh, mereka tinggalkan kemewahan, harta banyak pun mereka tidak mau. Tidak bermakna haram, kerana mereka dalam keadaan mujahadah.
Tetapi bila peringkat tinggi dah, muntahi, bagi mereka harta benda sudah tidak merasa apa-apa lagi dah. Mereka kerana hati mereka telah terduda, telah terdidik. Terdidik, hati mereka telah bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah yang sama dengan maksud ini ialah apa yang diperkatakan oleh tokoh sufi yang ulung, Al-Hakim At-Tirmizi rahimahullah taala, yang merupakan jawapan kepada tamahan ini. Juga sebagai bagi mereka yang berhujah menggunakan ayat Al-Quran, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Siapakah yang menolak, siapakah yang tidak mahu menerima perhiasan daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada hamba. Maknanya kalau Allah Ta'ala beri nikmat, jangan kita tolak nikmat. Sahabat Nabi kata, saya ada isteri, nak tinggal isteri. Saya tamuh tidur, saya tamuh makan. Nabi larang, jangan buat macam tu. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnah aku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnah aku bukan daripada golongan aku. Maknanya Nabi larang kalau orang sampai memutuskan nafsu macam begitu sekali. Tetapi ahli-ahli tasawuf mereka bukan memutuskan, hanya mereka nak mendidik hati-hati mereka. Maka dia kata hujah ini terlalu dangkal. Terlalu dangkal dan merupakan kata-kata penyelewengan. Mereka berkatakan ahli sufi, ahli tasawuf menolak dunia. Tidak. Jangan menyangka ahli-ahli tasawuf menolak dunia. Tidak. Mereka tidak menolak dunia, hanya mereka itu berhati-hati. Mereka itu menjaga hati mereka sahaja. Dan merupakan kata-kata penyelewengan. Ini penyelewengan terhadap ahli-ahli tasawuf. Kerana kami bukan mengharamkan, golongan tasawuf tidak pernah mengharamkannya. Tetapi apa yang kami inginkan ialah mendidik jiwa sehingga beradab dan tahu apa yang patut dibuat, sehinggalah hati tadi beradab dengan Allah dan jiwa tadi terjaga, terpelihara. Mendidik hati dengan meninggalkan perkara-perkara nikmat. Perkara-perkara nikmat mereka tinggalkan. Jadi tidak heran Umar bin Abdul Aziz selepas dia berkahwin dengan isterinya bernama Fatimah. Lalu isteri dia ada kalung, dia kata beri kepada Baitul Mal. Lepas tu duduk istana, dia tidak mau duduk istana, nak duduk rumah yang kecil-kecil saja. Lepas tu daging, tambah makan daging makanan yang lazat. Dan dia itu jadi khalifah, tambah duduk rumah-rumah mewah, nak duduk rumah-rumah biasa saja. Sekali dengan rakyat biasa saja. Mana? Kerana apa? Kerana di antaranya nak mendidik hatinya. Selain mendidik hatinya, lepas tu mengajak manusia supaya ingat kepada akhirat. Kerana apabila manusia ini terlalu hidup dengan kehidupan kemewahan dunia, boleh menyebabkan lupa akhirat. Tetapi kalaulah kehidupan dunia tadi tidak melupakan akhirat, maka itu tidak ada masalah. Ahli tasawuf ada di kalangan ahli tasawuf. Dia itu ahli tasawuf tapi hidup dalam keadaan mewah. Hidup di dalam keadaan kemewahan. Ada satu dalam kisah mengenai seorang tok guru yang hidupnya kaya pagi makan pagi, duk ngai ikan. Ada ikan dia makanan, tak ada ikan tak ada makanan. Kemudian duk takak ikan. Lepas tu ada, kalau dia tanam ada sayur ada, tak ada. Hidup dia begitu. Lalulah dia ini tok guru besar, ulama juga. Kemudian mengajar anak murid dia. Satu hari anak murid dia nak berhijrah. Orang zaman dahulu kalau belajar untuk tok guru nak berhijrah dia minta izin dulu. Saya ni nak keluar daripada negeri ni, nak jumpa orang ni, saya nak minta izin tu. Lalu tok guru ni izinkan, boleh keluar. Nak pergi ke mana? Pergi ke tempat sekian-sekian. Lepas tu tok guru ni, tempat sekian-sekian tu di sana ada sahabat saya. Ada sahabat saya. Ada sahabat, dia pun ulama juga. Pergi ke sana, sampaikan salam saya pada dia. Pergi ke sana, sampaikan salam. Dan minta nasihat dia untuk saya. Lalulah anak murid ni pergi. Bila pergi ke sana, tengok tok guru ni rumah mewah. Rumah mewah. Sehingga kan dia rasa tak percaya. Ini ke yang ulama yang dikatakan? Ini ke ahli tasawuf yang dikatakan? Ini ke orang-orang yang soleh yang dikatakan soleh? Sedangkan duduk dalam rumah yang mewah. Dia rasa hampir-hampir tidak percaya. Dia rasa hairan. Lalulah oleh kerana nak menunaikan amanah tok guru dia pergi juga rumah tadi. Memang didapati benar. Di dalam rumah tadi ada kemewahan, siap dengan ada orang yang melayani pula. Ada khadam-khadam pula. Lalu duduk dalam rumah tadi bercakap-cakap, sampaikan salam tok gurunya kepada syekh tadi, tok guru tadi, ahli tasawuf tadi. Lalulah katanya, tok guru saya minta nasihat daripada kamu. Lalulah orang yang kaya tadi dia nasihat kepada tok guru dia. Nasihat kepada tu, sampaikan salam saya kepada guru kamu dan aku nasihatkan kepada guru kamu. Cukup-cukuplah kejar ke dunia. Cukup-cukuplah ingat ke dunia. Padahal dia duduk dalam mewah.
Sedangkan tok guru dia ni duduk dalam kesusahan tapi dia boleh nasihat. Khabar ke tok guru kamu hak susah tu, jadi ingat ke dunia. Tak ke terbalik. Dia terbalik. Jadi dalam keadaan tu balik, anak murid ni jadi pening. Macam mana ni? Kalau tok guru aku nasihat ke dia, benar siapa? Tok guru mari, ni tok guru saya pesan ni, jadilah ingat ke dunia, duduk dalam kemewahan. Benar siapa? Hak mewah ingat. Nasihat ke orang sesak, jadi ingat dunia. Maknanya jadi terbalik. Hak naik BMW nasihat ke Honda Car, jadi dia ingat ke dunia. Maknanya dia terbalik. Jadi dalam keadaan macam tu balik. Bila balik dia cerita dia dah jumpa dah rumah besar begini-gini, dan apa nasihat dia pada saya? Dia kata tok guru tu nasihat pada tok guru, jadilah ingat ke dunia. Tok guru tadi menangis. Dia kata benar apa yang dia kata. Sebab apa? Sebab bila dunia tidak ada, hati ingat lagi dunia. Takat ikan hari ni boleh dah. Maknanya bangun pagi boleh. Hari ni berapa ekor ikan boleh. Hari ni nak makan apa, dah teringat lagi. Tapi orang ni sudah hidup dalam kemewahan, tak ada ingat dah. Makanan ke apa, tak ada ingat dah. Ingat ke Allah Ta'ala. Jadi persoalannya bukan kemewahan, persoalannya bukan harta, persoalannya lah hati. Kalau hati tu boleh jaga, tak apa. Sehingga kan sahabat Nabi kata, aku sudah himpunkan dua-dua, tapi tak berjaya, aku nak tolak saya. Adakah semua sahabat gitu? Tidak. Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi, dia kekayaan, dia hidup dalam keadaan kaya, sampai mati kaya. Dan kekayaan dia tidak melalaikan dia daripada mencari akhirat kepada Allah Ta'ala. Walaupun demikian, Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda kepada Abdurrahman ibn Auf, hadis merujuk kepada Abdurrahman ibn Auf, la yadkhulu jannata illa habwa. Tidak masuk syurga Abdurrahman ibn Auf ini kecuali dalam keadaan merangkak. Mana masuk ke syurga tapi dalam keadaan merangkak. Kerana apa? Kerana harta yang begitu banyak. Jadi bimbang di atas perkara inilah ahli-ahli tasawuf meninggalkan kemewahan, makanan yang lazat-lazat. Kerana apa? Kerana bimbang hatinya lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali-kali ahli-ahli tasawuf tidak mengharamkannya, katanya kami ingin mendidik hati kami sahaja. Jadi ada tok-tok guru, kita duduk dengan guru mursyid, tiba-tiba guru mursyid kata, kamu duduk bersuluk dengan saya, tidak dibenarkan makan daging. Tidak benarkan makan daging. Duduk di sini, duduk berzikir saja, tidak dibenarkan makan mewah-mewah. Dan tidak dibenarkan tidur di atas lembek, tak benar, tidur atas kayu saja. Atas latar saja tidur. Itu tujuan apa? Tujuan nak mendidik, bukan menyeksa. Kacau tu guru ni, dia tak apa makan daging, itu tak boleh. Tak boleh. Jadi tak boleh gitu. Sehingga kan memang ada berlaku tok guru dia makan daging. Anak murid dah nak jangan makan daging. Dia je makan daging boleh. Jadi anak murid kata, mana ni tok guru gitu. Jadi tok guru tu makan muntahi, makan khawasul khawas. Mereka sudah arif billah. Maknanya dia makan daging ke makan apa, dia dah bersyukur pada Allah, tidak ada apa-apa. Tapi kita masih lagi tidak sampai tahap dia. Lalu dalam keadaan tu tidak ada lain, mereka hanya mendidik saja, mendidik hati-hati saja. Sekali-kali mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kul innama harama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bi ghairil haqq. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji memang Tuhan aku melarangnya. Allah Ta'ala melarang perbuatan-perbuatan yang keji. Makan yang berlebih-lebihan. Bila makan berlebih-lebihan sehingga malas beribadat, memang perbuatan itu tidak baik. Ataupun Allah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, yang zahir ataupun yang batin. Perbuatan dosa, dan mengharamkan perbuatan dosa dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, kecuali yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana Allah Taala melarang buat perkara-perkara dosa, buat perkara-perkara keji ataupun melanggar hak-hak Allah Taala, maka mereka menjaga perkara ini supaya tidak terlanggar. Lalu mereka tidak makan perkara yang boleh membawa kepada ataupun mereka terpaksa tinggalkan, takut terjatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Satu hari mendapat ni orang bagi kepada Nabi lembek ke katil gitulah. Tapi Nabi menolaknya. Nabi tidak mahu hidup dalam keadaan kemewahan macam tu. Kenapa? Kerana nak ajar kepada umatnya supaya
hidup dalam keadaan sederhana dan boleh melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi tujuan dia apa? Jadi kalau tujuan dia untuk nak bermewah boleh, maka tidur atas katil tidak halal. Dia membeli katil 2 tingkat, 2 lembek, 2 tingkat, 2 lapis dah. Ada benda halal. Tapi halal bangun pukul 10 pagi buat madam dia. Maka dia katil hak mahal-mahal. Katil hak mahal-mahal. Satu katil pas 300 riyal. Duduk nyenyuk, oh sedap tidur ni. Lepas tu ekor hak mahal-mahal, ekor sampai 3,000 satu. Sekali letak sejuk macam duduk dalam salji. Maknanya kemudian dia punya kain kebal pakai toto tu tebal gitu. Memang tidur tak halal. Duit bukan duit mencuri, duit kita halal, tidak ada masalah. Tetapi bila kita dah tidur macam tu, bangun pukul 10 pagi, pukul 11 pagi, jadi perkara tu berdosa sebab meninggalkan sembahyang. Jadi bimbang mengambil yang halal berlebih-lebihan, takut terjatuh kepada benda yang haram. Inilah yang dilakukan oleh ahli-ahli tasawuf. Ahli-ahli tasawuf dia tidak mahu berlebih-lebihan kerana takut perkara-perkara yang berlaku perkara yang haram. Kemudian mereka itu nak mengingatkan diri kepada akhirat, supaya hati mereka telah bergantung kepada Allah. Maka melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, berbangga, bermegah, riak dan boros adalah haram. Jadi yang nak jaga yang tu berboros, bermegah-megah, jadi timbul riak. Sebab itu mereka tidak mahu benda-benda yang macam ni, kerana takut timbul perkara-perkara yang macam ni. Takut timbul. Jadi oleh kerana takut timbul, hati jadi penyakit. Hati jadi penyakit, lalu mereka tinggalkan. Ada juga sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan. Saidina Umar lantik dia jadi governor, duduk satu tempat jadi governor. Lalu dalam keadaan macam tu, suruh dia memerintah, mentadbir. Dia tadbir dengan cara baik. Jadi lama-lama Saidina Umar pergi melawat. Bila Saidina Umar melawat, tengok dia duduk atas istana, pakaian kemewahan. Lepas tu naik kenderaan yang molek pula. Lepas tu ada pengiring pula. Ini governor, sedangkan Saidina Umar khalifah. Saidina Umar pakai kedai gitu. Dia pakai kuda hebat. Maknanya padahal Saidina Umar itu khalifah. Khalifah naik Nissan Sunny je. Maknanya ada governor pula pakai BMW. Jadi tak pernah sabar. Lalu Saidina Umar jumpa Muawiyah. Saidina Umar kata, aku lantik kamu jadi khalifah bukan untuk bermewah-mewah. Tujuan aku nak suruh mentadbir negara ini dengan molek. Ikut agama Allah, bukan untuk bermewah-mewah. Aku tengok mu dah pakai pakaian hebat-hebat. Saidina Umar jumpa dia. Masa Saidina Umar jumpa dia pakai pakaian biasa pula. Dia tahu dah Saidina Umar nampak dia. Dah boleh pakai pakaian biasa. Lalu dia kata, dia bukan nak pakai hak mewah sangat, tapi oleh kerana dia duduk dekat sebelah negara Rom dan Parsi. Rom ke Parsi saya tak ingat. Dekat negara orang kafir. Jadi kita kena tunjuk syagak kita. Kita kena tunjuk hebat kita. Jadi bila kena tunjuk hebat kita, kita pakai hak hebat-hebat, kuda hak mana. Jadi orang kafir tengok seru saja. Macam sahabat saya, kita ni kalau orang-orang ulama, orang-orang ngajar nak pakai kereta besar-besar. Pakai mewah. Kalau boleh naik kapal terbang mu. Gila apa kapal terbang? Orang tengok apa? Ulama memang kena pakai kenderaan besar-besar. Jadi baru orang ramai nak pergi jadi ulama. Tanya anak-anak nak jadi mana? Nak jadi ulama. Sebab apa boleh pakai kereta besar? Maknanya begitu. Tapi ada memang beranggapan macam tu. Tapi ada tidak mahu pakai biasa saja. Kenapa? Kerana bimbang. Bila pakai kereta besar pula, mari riak pula, mari bermegah pula. Itu yang dosanya. Jadi sebenarnya itu tidak salah. Kenderaan ke apa-apa tidak salah, kemewahan tidak salah. Yang salahnya hati. Jadi ahli tasawuf menjaga hati. Dia tak jaga kenderaan, jaga hati. Jaga hati. Tetapi bila hati sudah dekat dengan Allah, dah dapat menjaga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka masa tu kalau nak guna pun nikmat-nikmat duniawi. Maka dia kata di sini, jiwa ditegar terhadap perkara tersebut. Jadi bila nak jaga perkara yang haram, nak jaga, itu jadi timbul tidak mahu. Timbul jadi tidak mahu. Kerana kecenderungan hatinya terhadapnya boleh merosakkan hati itu sendiri. Bila saja, kenapa nak jaga hati? Sebab hati ini dia cepat cenderung kepada sesuatu yang kita suka. Kita suka pada orang tu, hati ngah sama orang. Hari ni kita tidak ada kenderaan baru, esok ada kenderaan baru. Akan takbir ingat kenderaan, nak tidur ingat kenderaan. Jadi hati akan bergantung dengan benda-benda duniawi.
Okey. Sahabat-sahabat Nabi, Aisyah radhiyallahu anha sebagai contoh, masa zaman Yazid kalau tak silap, Yazid bin Muawiyah. Yazid, zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah, Yazid ni telah memberi kepada Aisyah 1000 dinar. Saya tak ingat dah angka ni, 40,000 dinar kalau tak silap. Dia telah bagi. Sebab ini isteri Nabi. Kemudian dia nak muliakan isteri Nabi, dan dia khalifah masa ketika itu. Dia ambil duit, dia bagi. Tetapi bila dapat kepada Aisyah, Aisyah beri pada orang lain, siapa khadam dia kena teringatkan. Jangan tak ingat kamu sendiri. Diri dia pun tak ingat, dia bagi. Dia bagi, dalam keadaan habis dia bagi. Maknanya boleh dia nak ambil, nak belanja ke dia boleh. Tetapi oleh kerana ingat kepada Nabi, ingat kepada Nabi dan bimbang, dia ingat kepada Nabi dan dia pernah hidup susah dengan Nabi dan keadaan Nabi tidak bermewah-mewah macam ni, dia takut, jadi hati dia sudah lupa kepada Nabi. Jadi sebenarnya yang dibimbangi kecenderungan hati itu dia bimbang. Kerana bila dia dapat sesuatu, sebagaimana contoh, kita sebagai contoh tak pernah dapat PT 10,000, 100,000. Tak pernah hayat dapat 100,000 sebagai contoh. Satu hari tak macam mana beli air power dia. Buka tudung dapat ada hadiah. Boleh 100,000. 100,000. 100,000. Hantar dekat syarikat dia, syarikat kata awak dapat 100,000. Dapat 100,000, cek akan keluar dalam masa seminggu. Sebelum dapat tu, siang malam dah ingat dah, Allahu Akbar 100,000. Hati sudah ingat dah. Itu sebelum dapat. Dah dapat pula hati dah ingat ke piti hamo. Nak jalan pun ingat ke piti, ingat ke piti. Nak tidur ingat ke piti. Itu bermakna hati sudah cenderung. Sebab apa dia? Sebab kita suka pada benda tu. Tapi kalau tak suka, mari 100,000, ada benda. Kalau demo dapat 100,000 pun tak ada benda, ahli sufi. Mana ahli tasawuf yang hebat. Jadi dalam keadaan macam tu, itulah yang dia bimbang bila teringat. Bila dia telah teringat kepada perkara itu, dia bimbang ibadatnya terganggu. Dia akan takbir nak tumpu kepada Allah, bimbang dah. Akan jadi terganggu. Sebab itulah, kalaulah 100,000 ini menyebabkan aku terganggu ibadat pada Allah, lebih baik aku tak payah ambil. Atas alasan terganggu kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, lalulah orang-orang yang benar-benar hatinya sudah dekat dengan Allah, dia tak heran 100,000. Maknanya, jadi kalau demo sampai tahap tu, dah apa orang wis 100,000, tak payah ambil wis saya. Selamat. Demo tak ada apa-apa dah masa ketika tu. Baik, kita tengok. Bila aku tahu bahawa jiwa mengambil perhiasan serta rezeki yang baik-baik daripada Allah, bertujuan menjadi kaya, kemudian bermegah-megah ataupun riak lalu nak tunjuk dengan orang, maka aku juga tahu ia telah mencampur adukkan yang haram dengan yang halal. Benda keperhiasan dunia itu halal, tetapi yang haram itu riak, bermegah-megah. Bermakna dia mengambil yang halal, dia dapat juga yang haram. Dua-dua dia dapat. Lalu hilanglah syukur dia kepada Allah, lalu dia dikira orang yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kita diberi rezeki untuk disyukuri dan bukan untuk dikufuri. Jadi rezeki ni untuk kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya aku beri rezeki kepada kamu, nikmat kepada kamu, seandainya kamu mensyukuri nikmat aku akan tambah nikmat. Dan apabila kamu kufur kepada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, Allah Ta'ala beri kepada kita, kita kufur, ingatlah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku ini amat pedih sekali. Apabila jiwa berperangai jahat, jiwa sudah jahat, jiwa tu hati sudah lupa kepada Allah, hati sudah ingin kepada hawa nafsu, hati sudah ingin kepada kehidupan duniawi, aku menegahnya sehingga dia menjadi hina dan jauh daripada apa yang diingini. Lalu dia akan tegah. Ahli-ahli tasawuf dia pun tegah. Tegah bila hati dah jadi buruk, dia takut buruk dari hati dia pun tegah. Ketika itu Tuhanku melihat aku benar-benar bermujahadah. Lalu ketika hati sudah ingin sangat kepada apa-apa, ingin kepada, maka jiwa pun nafsu pun mulalah menarik dia. Supaya hidup dalam keadaan bergelumang dengan dosa ataupun hidup dalam keadaan bermegah. Sebagai contoh, akhir sekali orang-orang tasawuf kata, kalau macam tu aku kena tahan hidup, tahan.
Bila dia tahan diri dia, tahan hawa nafsu dia, lalulah ketika itu berlakulah ahli-ahli tasawuf meninggalkan perkara perhiasan yang Allah Ta'ala bagi. Ada setengahnya dia dapat dulu. Bila dia dapat dulu, dia tengok hati tak boleh tahan, dia pun tinggal. Dia dapat dulu. Bila dapat dulu baru. Ada sahabat daripada awal dia tambah dah. Kerana dia sudah bimbang. Ada sahabat yang kemewahan itu tidak menghalang dia. Abdul Rahman Ibn Auf, dia hidup dalam keadaan kaya. Abdul Osman Ibn Affan hidup dalam keadaan kaya. Jadi ada sahabat-sahabat yang hidup kaya. Abu Bakar As-Siddiq hidup dalam keadaan kaya, tetapi kayanya untuk agama Allah. Hidup sederhana, hidup macam biasa. Harta kekayaannya diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana bila dah hati dah teringat dah ingin kepada kehidupan, perhiasan, makanan yang lazat dan sebagainya, lalulah hati jadi liar dengan Allah. Hati sudah liar, tidak ingat kepada Allah, hati sudah tidak suka untuk menumpukan ibadat. Lalulah ahli-ahli tasawuf telah melihat apabila jiwa sudah berperangai jahat, apabila hati sudah ingatkan kepada perkara-perkara yang diingini, kemudian telah melihat, telah terganggu hatinya untuk ingat Allah, lalu ahli-ahli tasawuf tahan diri dia, tidak lalu makan mewah. Umar bin Abdul Aziz kata, aku tak mau makan daging, tidak mau makan daging. Kerana dia dah tahu dah, setelah dia jadi khalifah, dia sudah tahu dah kalau dia nak makan daging tiap-tiap hari pun tak apa. Kemewahan sudah ada di hadapan mata, dia sudah tahu kehidupan dia tu dah. Tetapi kenikmatan dia beribadah ini lagi dia sayang daripada nikmat kehidupan dunia. Lalu dia putuskan, aku tidak mau makan daging. Jadi putuskan tidak mau makan daging itu tidak bermakna haram, tetapi hanya sekadar untuk mendidik jiwa. Kerana orang-orang tasawuf sekali-kali tidak mau melihat jiwa dia, nafsunya sudah mula melalaikan, menjauhkan diri dengan Allah. Bila nafsu dia sudah berperangai jahat, mengajak kepada perkara mungkar, dia mesti mencegah dia, menahan diri daripada awal. Ketika itu Tuhanku melihat aku benar-benar bermujahadah, lalulah ketika itu berlakulah mujahadah. Itu mujahadah. Sebab tu kalau kita pergi kepada guru-guru musyrik, dia tengok kita, dia akan beritahu, kamu tidak boleh makan daging, kamu kena tidur banyak ni saja. Dia nak didik hati. Didik hati supaya dia tengok orang ni nafsu dia bagaimana kuat. Orang ni nafsu bagian makan kuat, mau tak? Halang makan, jangan makan banyak-banyak. Orang ni nafsu bagian tidur, jangan tidur banyak-banyak. Orang ni nafsu dia bagian tu, dia kita tengok. Jadi dia akan mendidik. Guru-guru musyrik ni dia akan didik. Ahli-ahli tasawuf, dia akan didik. Yang dia didiknya hati supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu benar-benarlah mujahadah. Bila dididik kena mujahadah lawan nafsu. Sehingga kan kata guru saya, kalau kamu nak memujahadah, hari itu kamu rasa nak makan sangat. Rasa nak makan nasi biryani, rasa makan hari itu. Supaya kamu tidak makan atas nafsu. Seminggu baru makan. Tak semangat macam hari itu. Itu lah semangat. Dia makan. Tapi bila tahu ini dah boleh nafsu ni, tunggu sikit, kena hari lain dah, biasa dah baru makan. Dididik macam tu semata-mata kerana apa? Kerana nak jaga hati, supaya hati ini tidak terpedaya dengan nafsu yang mengajak manusia melakukan kejahatan. Dan dialah menunjuki jalannya kepadaku sebagaimana yang dijanjikan, dan Allah Ta'ala akan tunjuk jalan kalau kita bermujahadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sebab itu kita ni nak mencari jalan kepada Allah, yang pertama mesti kena ada niat betul-betul. Niat betul-betul nak mencari redha Allah. Niat betul-betul nak memperbaiki diri. Niat betul-betul nak cari sampai kepada makrifat kepada Allah. Biar sampai mengenal Allah Ta'ala. Yang pertama mesti kena ada niat. Yang kedua mesti kena ada mujahadah, bersungguh-sungguh. Tak boleh niat saja nak jadi orang soleh tapi tak sungguh. Kena bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu.
Yang ketiga, mesti kena ada tarbiyah daripada guru. Kalau kita bersungguh-sungguh seorang diri pun tak ada juga. Kita main bola seorang diri, tak ada juru latih. Habis kan sungguh. Tengah hari main tengok panas terik. Belajar sepak gini macam mana. Tapi tak pandai kau. Sebab tidak ada orang yang mendidik dia. Yang ketiga, mesti kena ada guru. Guru yang mentarbiyah dia. Mentarbiyah, latihan-latihan yang diberikan kepada dia untuk hati tadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bermujahadah aku berada di sisi Allah, kita akan dekat dengan Allah apabila kita bersungguh-sungguh sebagai hamba yang berbuat baik, hamba yang melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala bersamaku, Allah Ta'ala akan bersama dengan orang yang melakukan kebaikan. Al-Muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Lalu kalau kita buat kebaikan, Allah Ta'ala akan beri mudah sejalan kita. Jalan kita, jalan ibadat pemudah, segala-galanya akan dipermudahkan oleh Allah. Sesiapa bersama Allah, maka bersamanya kumpulan yang tidak akan kalah. Apabila seorang itu bersama dengan Allah, hati dia hidup dengan Allah, maka semua akan tunduk pada dia. Hidupkan hati dengan Allah. Hati dengan Allah. Dengan banyak berzikir sebagai contoh. Bila kita dah hidup hati dengan Allah, maka dia kata kita tidak akan kalah. Allah Ta'ala akan memberi pertolongan, pengawal yang tidak tidur, yakni Allah Ta'ala, serta memberi petunjuk yang tidak sesat, dan Allah Ta'ala akan memberi petunjuk kepada kita. Jadi syarat nak dapat petunjuk mesti kena mujahadah. Bila seorang tadi mujahadah, mesti kena sanggup meninggalkan perkara yang diingini. Tetapi jangan berniat haram. Benda yang kita ingin tu jangan niat haram. Sekali-kali tidak mengharamkan, hanya kita terpaksa tinggal perkara yang kita ingini tadi. Dan dia mencampakkan cahaya ke dalam hati sebagai habuan segera semasa di dunia, sehingga sampai ganjaran pahala di negeri akhirat. Jadi sehinggalah kita memujahadah, sehingga kan hati kita hidup. Bila hati kita hidup dan ingat kepada Allah, nanti Allah Ta'ala buka rahsia-rahsia Allah. Rahsia-rahsia Allah Ta'ala buka. Bila Allah Ta'ala buka rahsia-rahsia Allah, lalulah hati mereka tadi telah bersinar, hatinya sudah duduk, hatinya sudah merasa nikmat, dia sudah merasa nikmat syurga di atas dunia lagi. Jiwa mereka sudah akhirat dah. Maka dia akan menjadi golongan hatinya sudah berada di negeri akhirat, hanya jasad saja datang ke dunia, hati dah akhirat dah. Rohani dia sudah melayang ke akhirat, tubuh badannya lah di atas ke dunia. Inilah yang berlaku pada sahabat-sahabat Nabi. Pergi berperang semata-mata mati. Bahkan berdoa kepada Allah, minta pada Allah, aku pergi berperang ni kerana nak mati. Bukan kerana nak apa-apa, tak, nak mati. Sebab apa berlaku macam tu? Kerana sudah berlaku pembersihan hati. Hati ini berlaku melalui apa? Yang pertama melalui mujahadah. Yang kedua melalui suhbah. Kena ada dua. Mujahadah kena ada, suhbah kena ada. Sahabat Nabi mujahadah, mereka mujahadah, dan sahabat Nabi bersuhbah dengan Nabi. Lalu kesan daripada suhbah, kesan daripada mujahadah, hingga kan hati menjadi bersih sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita akan sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma arzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.